Yang ke-11, dia ini Syekh Ibrahim dia kata kat sini. Ibrahim Ar-Ruhaili dia kata. Ini saya baca ringkas-ringkas ya. Akhtimu hadhihi an-nasihah bi tawjihat latifah wa fawaid azizah. Aku nak tutup, dia kata, dengan tulisanku ini yang berkaitan dengan nasihat ni, dia kata, dengan nasihat-nasihat dan sedikit petunjuk, dia kata, dan juga faedah-faedah yang mana aku melihat bahawasanya beramal dengannya, anna fil amal biha, aku mengharapkan kalau kita beramal dengannya, kita mendapat ganjaran yang besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berdoa, wa ad'u ikhwanana, aku berdoa supaya saudara-saudara kita lil amali biha, beramal dengannya, wa mura'atiha, dan meraihkannya, khususan fi hadhihi al-azman, khususnya pada zaman ini, yang mana zaman dia kata ammat fihal fitan, banyak fitnah-fitnah, wasadal hawa, dan hawa nafsu ni menjadi kepala dan pemandu bagi manusia, wa fashal jahal, dan kejahilan itu tersebar finnas pada manusia, illa man rahimallah wa hadah, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmatinya dan beri petunjuk kepadanya. Kemudian dia kata ni, nombor 1 dia kata nasihat, dia kata, i'lam akhas sunnah annaka in kunta sahiba sunnati bihaqqin falan yadurruka kaida ahli al-ard lak. Itu dia. Walan yukhrijaka min as-sunnah ramyuhum laka bil bid'ah. Wa in kunta ala zayghin wa dalal wa u'idzuka billah an takuna kadhalik falan yanfa'uka 'inda Allah thana'an nas 'alaik wa nisbatuhum iyyaka li sunnah wa tamjiduhum laka bil alqab zaifah wa qad 'alima Allah man min halik ma ta'rifu 'an nafsik fa iyyaka min mukhada'ati an-nafs wa bihasbika mau'izah fi hadha al-maqam wasiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata, wahai saudaraku, ketahuilah, wahai saudara yang sunnah, dia kata, engkau, sekiranya engkau merupakan pengikut sunnah yang benar, dia kata, maka takkan sama sekali boleh mendatangkan mudarat ke atasmu dunia ini. Bumi ini, yang ada di bumi, di alam ini, takkan sesiapa pun mampu mendatangkan mudarat kepadamu sekiranya kamu benar-benar mengikut sunnah atas kebenaran. Dan tidak akan siapa pun mampu untuk mengeluarkan sunnah daripadamu dengan menggunakan panahan bid'ah. Orang tuduh kita ni, orang pakai dah Wahabi lah, Wahabi ni sesat lah, Wahabi apa? Orang tak mampu pun. Takat Wahabi tak bagi perempuan bawa kereta lah. Takkanlah mentaliti ke tahap tu punya mentaliti. Tu budaya dan peraturan di Saudi. La ilaha illallah. Apa masalah? Nak kata undang-undang Saudi ni alah tak cerdik lah, itu budaya dia. Depa nak ubah berdasarkan ni, terpulang dekat depa. Depa berpendapat tak sesuai perempuan bawa kereta. Kerana bagi depa ada perempuan kena jaga, perempuan kena bagi keutamaan. Sebab tu pi bank ke, dia ada laluan khas untuk perempuan. Kita ada. Perempuan potong kita kaki tu. Rabah kau tu tak salah. Dalam pakai kasut tinggi, rebah kaki pasal potong, tak boleh lagi potong. Congkah ni bank tu. Siapa mai awal. Itu kita. Tuan-tuan di Saudi dak. Aib. Sebab tu perempuan Saudi ni kemalangan melanggar wanita tinggi, tahu siapa? Tuan-tuan, depa lintas jalan tak tengok kita. Perempuan Arab ni. Kita kena break. Saya pernah masa buat motor skuter kat Madinah, kita break tertunging. Nak elok dia lintas tak tengok jalan, tak tengok siapa, lintas ya. Kereta lain break menyakap, relax. Dan orang tak marah tu, tak marah. Tapi itu bukan budaya kita di sini. Kita habis dah. Tuan-tuan dan puan sekalian, keluar terkah tampak boleh. Jadi tu dia lain, budaya dia lain. Dia takkanlah kerana pasal dia tak bagi perempuan buat kereta tu kita nak hukum Wahabi lah. Bagi saya ni, tuduhan-tuduhan panahan bid'ah ni, orang tuduh-tuduh fitnah ni, dia takkan mampu menggugatkan apa-apa pun. Akan tetapi kata Syekh Ibrahim, dengar ni nah, Ar-Ruhaili kata, akan tetapi sekiranya kamu berada atas kesesatan, a'udzubillah, aku minta jauh perlindungan kepada Allah,
daripada perkaranya berlaku ke atasmu. Sekiranya kamu buat dari kesesatan, dia kata, takkan mendatangkan apa-apapun manfaat di sisi Allah atas segala pujian manusia ke atasmu. Kita rasa ahli bid'ah ni, orang duk puji dia, dia hebat, dia menjadi rujukan, orang tanya kat dia pasal agama, tengok dia bercakap kat TV, seluruh bumi memujinya, tidak akan ada apa-apa manfaat pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manfaat. Biar dunia puji dia, biar dunia angkat dia, biar dunia sembah dia, tentu ada manfaat. Tak ada manfaat. Dan memuliakan dia, memuliakan kamu dengan puji-pujian yang cukup hebat, gelaran-gelaran yang cukup hebat. Wali kutub. Wali apa lagi? Bubuhlah. Wali kutub, wali utara, wali selatan. Bubuhlah apa jenis pun. Wa qad alimallahu min halika ma ta'rifu an nafsik. Allah lebih tahu tentang diri kamu. Fa iyyaka min mukhada'atin nafs. Hendaklah kamu berhati-hati dalam menipu manusia. Dan kita memadai dengan dia bagi wasiat Nabi SAW kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang apa? Tentang hadis tu. Tentang hadis law ijtama'atil ummah an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Ma yadurru illa qad katabahu Allahu lak. Kalau manusia berhimpun untuk mendatangkan mudarat ke atas kamu, seluruh dunia ini berhimpun, mereka takkan mampu untuk mendatangkan mudarat kepada kamu melainkan apa yang telah Allah tetapkan ke atas kamu. Demikian juga dalam soal manfaat kebaikan. Tak mampu, tak ada siapa pun mampu. Kemudian itu yang pertama tadi. Jadi kalau kamu sunnah, kamu jangan bimbang, kamu jangan takut. Biar manusia mencercamu, biar manusia panah dan buat fitnah dan tuduhan ke atasmu. Sekiranya kamu benar di atas sunnah, Allah mengetahui keadaan kamu. Itu kita jangan ni, habis dah orang kata kat aku ni. Tak payah bimbang. Tak payah. Dan itu satu hal yang biasa dalam dakwah. Kedua dia kata, "Ya'lam anna ulama as-sunnah ar-rasikhin innama balaghu ma balaghu min raf'ati fi ad-din wal imamah fihi ma'a tawfiqi min Allah bis-sabr wal yaqin." Qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketahuilah sesungguhnya ulama-ulama sunnah yang rasikhin, yang dalam ilmu mereka, sesungguhnya mereka telah menyampaikan apa yang telah disampaikan untuk mengangkat kedudukan agama, dan mereka merupakan imam dan rujukan manusia pada masa yang sama, bersama-sama dengan mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan keyakinan. Nampak di sini dia nak beritahu tentang ulama. Bila sebut kata ulama, imam-imam, petunjuk ini, tuan-tuan dan puan sekalian, dia mesti ada keyakinan, dia mesti ada kesabaran. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bagi mereka itu a'immah, imam, yahduna bi amrina lamma sabaru, yang mereka ini mendapat petunjuk dengan urusan kami atas apa yang mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka ini dengan ayat-ayat kami mereka yakin penuh dengannya. Allah bagi kepada manusia imam, Allah bagi kepada orang sunnah ni imam, yang mana kerja mereka sampaikan. Mereka sampaikan dengan apa? Hasil daripada kesabaran dan hasil daripada keyakinan mereka. Sebab apa? Untuk mencapai al-imamah fid din. Imamah fid din ni, tuan-tuan dan puan sekalian, imamah ni, bila cakap soal imamah ni, soal kuasa, kedudukan dalam agama. Kata Ibnu Taimiyah daripada ayat ini, bisabri wal yaqin tunalul imamah fid din. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan kamu akan mendapat kuasa dalam urusan agama. Sabar. Sebab kata Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan daripada kalangan mereka itu imam-imam. Yahduna bi amrina lamma sabaru. Yang imam ini memberikan petunjuk dalam urusan agama dia. Lamma sabaru, atas kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yaqin, dan mereka dengan ayat kami ini mereka yakin penuh dengannya. So maknanya
tekanan-tekanan yang kita hadapi ni, kita kena sabar, kita kena yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kekuasaan, Allah akan berikan kedudukan kepada kita. Sekiranya kita membawa agama dengan agama yang benar, kita membawa sunnah, kita membawa Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian yang ketiga bawah sekali tu, i'lam anna takfir wa tabdi' wa tafsiq haqqullah. Ketahuilah, pengkafiran, pembid'ahan, pentafsikan, tafsirkan orang adalah milik Allah. Macam mana Ustaz ni? Tadi kita bercakap bab bid'ah-bid'ah ni. Tuan-tuan, kita bercakap berkenaan dengan menghukum amalan bid'ah, bukan pelaku bid'ah. Kita bercakap tentang menghukum amalan fasik, bukan pelaku perkara-perkara fasik. Kita bercakap tentang amalan yang kufur, bukan pelaku-pelakunya. Sebab apa? Sebab dia kata fahdar. Kamu kena ingat ni, berhati-hati kamu. Min an tukaffir aw tubadi' aw tufassiq man la yastahiqu dhalik. Kamu kena hati-hati, kamu mengkafirkan, kamu membid'ahkan, kamu memfasikkan orang yang tak berhak untuk itu. Wa in kafarta aw badda'ta aw fassaqta fa inna ahla sunnah la yuqabiluna dhulma al-mukhalif lahum bidhulm wa innama hadha min sima ahli bid'ah. Sekiranya kamu lakukan juga, kamu kafirkan, kamu bid'ah, kamu fasikkan, sesungguhnya ahli sunnah tidaklah mendepani kezaliman orang-orang yang buat salah tu dengan kezaliman juga. Sesungguhnya ini merupakan sikap dan ciri-ciri ahli bid'ah. Dia buat salah, hukum kesalahan itu, pelakunya tu bab kedua, Allah saja yang memiliki ilmu penuh, tahu tentang kenapa dan mengapa dia lakukan hal tersebut. Berhak atau tidak dia mendapat gelaran bid'ah, ahli bid'ah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita bid'ahkan amalan dia dan statement-statement dan kenyataan dia, elok, melainkan orang yang diberikan ilmu, ulama ar-rasikhin, ulama yang besar, yang mana dia mentahzirkan manusia, ada kepentingan perkara tersebut untuk kebaikan manusia. Contoh dia kata, seperti mana Ibn Taymiyah rahimahullah kata, dia kata wal khawarij, golongan khawarij tukaffiru ahlal jamaah, mengkafirkan ahli jamaah. Wa kadzalika al-mu'tazilah yukaffiruna man khalafahum, Mu'tazilah mengkafirkan golongan yang menyelisihi mereka. Wa kadzalika ar-Rafidah, demikian juga Syiah Rafidah. Wa man lam yukaffir fassaq. Wa ahli sunnah yattabi'una al-haq. Syiah Rafidah dia berkata, barang sesiapa yang dia tak mengkafirkan, maka dia boleh jadi kategori fasik. Adapun ahli sunnah ini mengikut kebenaran daripada Tuhannya yang mendatangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka. Bahkan mereka lebih mengetahui tentang kebenaran dan mereka lebih bersikap kasih kepada makhluk. Ini sikap ahli sunnah. Elakkan daripada cepat menghukum individu. Hukum individu ni biar pi mahkamah hakim yang tentukan, ataupun ulama besar yang tentukan. Yang keempat, la tahjur man hajaraka min ikhwanika illam yakun hajruhu masyru'an. Jangan kamu sekali kamu memulau saudara kamu, meninggalkan dia sekiranya pemulauan itu tidak disyariatkan, maknanya tak diperlukan. Bal badarahu bisalam, bahkan sebaliknya kamu mulakan bagi salam kepada dia. Wa ta'allufu, dan berlembut dengan dia. Wa azil anhu syubhah, dan buang daripada dia syubhat allati hajaraka min ajliha, yang mana dia memulau kamu kerananya. Dia pulau kita, kita pun balas dengan pulau dia. Tuan-tuan dan puan-puan, elakkan, melainkan ia diperlukan, seperti mana yang kita telah ulaskan tadi. Yang kelima, perenggan last tu, perenggan kelima. Okey, dia kata zammun nas laka imma bitanaqusika fi nafsika wa imma binisbatil batil laka biqawli yukhalifu qawl ahli sunnah fama tunqis bihi fi nafsika ka qawlil mukhalif dal jahil la yafqah fala tantasiru li nafsika wa illa waqa'ta fi tazkiyati nafsika wa fi dhalika al-halak bayyin. Wa qad dhamma rajulu ahad ahimmati salaf bi kalimatin faqalahu ma ab'adta. Dia kata okey, dia kata di sini, penghinaan, cercaan manusia ke atas kamu, sama ada dia mengurangkan, merendah-rendahkan kamu pada diri kamu, ataupun dia menisbahkan kebatilan kepada kamu dengan kata-kata yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah, sebenarnya hal itu
tak menjadikan diri kamu lekeh. Seperti mana golongan yang menyelisih kamu, menisbahkan kamu sesat, jahil, tak faqih. Adakah benda tu memberi kesan kepada kita? Ya, di urusan, dalam urusan dunia mungkin kita terasa kecil hati, orang pandang remeh kepada kita. Tapi Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili memberikan nasihat ini supaya kita kena tahu bahawasanya biar pi depa nak kata apa kat kita. Jangan mudah terkesan dan kemudian kita nak balas balik. Tak, jangan. Tak perlu. Tak perlu. Jadi dia kata, sebab apa? Sebab hal tersebut tak membawa kepada kebaikan. Sebaliknya dia akan bawa kepada apa? Pergaduhan dan pelebelan yang tak kunjung sudah. Semua akan sibuk melabelkan antara satu dengan yang lain. Depa label kita sesat, kita label depa balik sesat. Depa label kita jahil, sepatutnya depa label kita sesat, kita buktikan kita tak sesat. Depa label kita jahil, kita buktikan kita berilmu. Depa label kita tak faqih, kita buktikan kita boleh mengulas isu-isu fiqh. Itu sepatutnya kita kena buat. Dan yang terakhir, yang nombor 6, dia kata, "Ya'lam anna an-nas yu'azzimuna fima hum fihi min amal, fa in kunta 'ala sunnah fa anta fi kulli yawm tu'azzim fiha wa lan tamurru al-ayyam hatta takuna imaman fiha." Dia kata, ketahuilah, manusia ni, dia kadang-kadang sifat manusia ni, dia suka mengagung-agungkan dan membesar-besarkan apa yang dia buat daripada amalan dia. Sebaliknya, jika engkau berada di atas sunnah, maka sebenarnya engkau setiap hari kamu sebenarnya membesarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ke atasmu. Dan tidaklah kamu berlalu hari-hari kamu itu melainkan kamu menjadi imam padanya. Maksudnya apa? Kita tengok orang lain, contohlah kita bagi. Ada orang buat joget, zikir joget. Oh, ramainya orang pi apa semua. Kita buat majlis ilmu, kerusi pun kosong. Jadi kita duk berasa macam Allah jauhnya kita dengan depa dah berjaya, kita dah ni. Kata Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili, jangan kamu hirau dan gusar hal tersebut. Mereka membesar-besarkan amalan mereka, tapi kamu membesar-besarkan sunnah. Bila kita besarkan sunnah, walaupun orang kurang dan sebagainya, tapi kita sedang memuliakan dan mengangkat kedudukan agama kita. Jadi yang ni yang paling penting. Sebab tu tuan-tuan, wa in kunta 'alal bid'ah, sedangkan kalau kamu berada di atas bid'ah, fa anta kulla yawmin tu'azzimu fiha wa lan tamurul ayyam hatta takun imaman fi. Kalau kamu ada atas bid'ah, setiap hari kamu duk besarkan bid'ah. Itu kerja kamu. Kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Sehingga kamu sampai satu hari nanti kamu akan jadi imam dalam bid'ah. Sibuk dengan bid'ah, akhirnya kamu jadi imam dalam bid'ah. Seperti mana kata Allah dalam Al-Quran, katakanlah, barang siapa yang berada dalam kesesatan, falyamdud lahur rahmanu madda, Allah lanjutkan baginya ke satu tempoh yang tertentu. Fir'aun dan kaum dia, Allah sifatkan dengan sifat istikbar, kesombongan. Waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar, surah Qasas. Allah jadikan bagi mereka imam-imam, pemerintah mereka yang menyeru mereka kepada neraka. Jadi kalau kita berada atas sunnah, percayalah, kita sabar atas jalan ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akan lahir pemimpin yang faham sunnah, yang mengajar akan manusia tentang sunnah, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi dekat itulah kita punya kajian kita daripada tulisan Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili, An-Nasihah. Clear lah? So lepas ni nak nasihat orang tu kena ikutlah, dah mengaji lah ni. Nasihat orang ni kena ikut, kena patuh. Bismillah. Nak pulau orang pun kena tengok. Bukan kita ajak sopi pulau orang. Jika
Jika perlu. Jika perlu.